bertajuk Jambatan Dua Budaya. Pada ketika ini, di lapangan terbang di seluruh dunia, satu pemandangan luar biasa sedang berlaku. Ribuan manusia beratur panjang hanya untuk mendapatkan satu perkara, visa ke Malaysia. Ramai yang telah menunggu bertahun-tahun sehingga harapan mereka musnah, lalu rebah dan menangis di lantai lapangan terbang. CNN melaporkan secara tergempar, menyifatkannya sebagai satu fenomena yang belum pernah disaksikan. Kerajaan pelbagai negara terpaksa mengadakan mesyuarat tergempar untuk menangani gelombang demam Malaysia ini. Seorang ibu di Prancis bahkan mengumumkan putus hubungan dengan anak perempuannya, mengatakan anaknya telah berubah menjadi orang lain karena Malaysia. Seluruh dunia bertanya, apa sebenarnya keistimewaan Malaysia sehingga membuatkan orang begitu tergila-gila? Kini, mari kita terokai wajah sebenar Malaysia yang tersembunyi. Nama saya Claire, seorang penyelaras kebudayaan di Kementerian Luar Negeri Prancis. Hari itu adalah hari Sabtu, sebelum Hari Bastille pada pertengahan bulan Julai. Saya dan rekan saya Alice pergi ke Place de la Bastille. Suasana perayaan menjadikan dataran itu sesak dengan lautan manusia. Musik bergema dari segenap penjuru, dan terdapat persembahan seni jalanan. Aroma manis krep coklat berbaur dengan haruman wine di udara. Orang ramai ketawa dan berbual dengan gembira. Saya dan Alice menikmati suasana riang ini di bawah sinaran matahari yang hangat. Pada saat itu, saya ingin mengambil gambar. Lalu saya membuka beg tangan saya. Ketika saya sedang menunduk mencari sesuatu di dalam beg, seseorang mengambil kesempatan meragutnya. Seorang lelaki berpakaian hitam merentap beg saya dengan kasar dan hilang dalam kerumunan orang ramai. Semuanya berlaku begitu pantas. Saya hampir tidak percaya apa yang terjadi. Beg yang berada di tangan saya sebentar tadi, kini lenyap. Saya menjerit sekuat hati, "Berhenti! Dia curi beg saya!" Tetapi orang di sekeliling hanya memandang dengan acuh tak acuh, atau mengeluarkan telepon bimbit untuk merakam. Tiada siapa yang mahu membantu menahan atau mengejar peragut itu. Jantung saya berdegup kencang. Pasport, uang tunai, dan semua dokumen kerja penting ada di dalamnya. Yang paling penting, kerongsang mutiara peninggalan nenek saya, harta pusaka yang saya rancang untuk simpan seumur hidup, kini jatuh ke tangan orang yang tidak dikenali dan bakal hilang ditelan orang ramai. Peragut itu berlari semakin jauh, meninggalkan saya berdiri tidak berdaya sambil menangis. Ketika rasa putus asa mula menyelubungi saya, sesuatu yang tidak dijangka berlaku, seorang pemuda Asia berlari pantas melepasi saya, terus menuju ke arah peragut itu. Langkahnya tegap dan lincah, seolah-olah seorang atlet terlatih. Pandangannya hanya tertumpu pada peragut itu, tanpa sedikit pun keraguan. Dia meluru membelah kerumunan orang ramai dengan kelajuan yang menakjubkan. Apabila peragut itu menoleh ke belakang, pemuda itu sudah hampir dengannya. Peragut itu coba untuk terus melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Kemudian, satu adegan yang sukar dipercayai berlaku. Pemuda itu melompat, menghayunkan kakinya di udara, dan menendang tepat di tengah belakang peragut itu. Peragut itu jatuh tersungkur dan berguling di atas tanah. Sebelum beg saya mencecah tanah, pemuda itu pantas menyambarnya. Seketika itu, seluruh dataran gemuruh dengan sorakan. Orang ramai bertepuk tangan dan bersorak, semuanya terpegun dengan apa yang baru mereka saksikan. Dia menekan peragut itu ke tanah dengan tangannya dan menjerit dalam bahasa Prancis yang sempurna, "Tolong panggil polis." Tidak lama kemudian, seseorang mengeluarkan telepon dan membuat panggilan. Peragut itu terbaring di tanah sambil mengerang kesakitan, tidak dapat bergerak. Pemuda itu berjalan ke arah saya sambil membawa beg saya. Walaupun tercungap-cungap, wajahnya dihiasi dengan senyuman yang lembut. Dia perlahan-lahan menyerahkan beg itu kepada saya dan berkata, "Semuanya selamat sekarang. Awak mesti terkejut kan?" Saya menyambut beg itu dengan tangan yang terketar-ketar. Saya memeriksa isinya. Pasport, uang, dokumen, dan yang paling penting, kerongsang mutiara nenek, semuanya masih ada. Kali ini, saya hampir menangis karena kelegaan. "Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih karena mendapatkan semuanya kembali." Dia tersenyum mesra dan menjawab, "Sama-sama. Di Malaysia, kalau ada orang perlukan bantuan, kami tak akan berpeluk tubuh. Nama saya Amir. Saya Claire. Awak dari Malaysia?" "Ya, saya datang ke Perancis untuk buat penyelidikan. Saya sedang melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan robotik. Dulu di sekolah saya ada belajar sedikit silat, jadi bolehlah membantu sikit-sikit." Tidak lama kemudian, polis tiba dan menguruskan keadaan. Amir dengan tenang menjelaskan keseluruhan kejadian. Sebelum membawa peragut itu pergi, polis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepadanya.
Selepas polis beredar, dia berpaling kepada saya dan bertanya, "Awak betul-betul oke? Kalau perlukan apa-apa bantuan lagi, beritahu saja." Saya merenungnya sejenak. Walaupun kami orang asing yang baru bertemu, tindakannya yang berani mempertaruhkan diri untuk membantu saya tidak akan saya lupakan seumur hidup. "Terima kasih, saya oke sekarang. Saya tak tahu macam mana nak balas jasa awak." "Tak perlu balas apa-apa. Perkara macam ni memang sepatutnya kita saling membantu." Kami berbual seketika. Dia memberitahu saya dia akan berada di Perancis selama 6 bulan untuk menjalankan penyelidikan di university. Saya pula memperkenalkan diri sebagai pegawai di Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab dalam program pertukaran budaya. Alice juga datang untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Ketika kami hendak berpisah, saya merasakan satu perasaan istimewa mula berputik di hati. Pandangan matanya yang baik, senyumannya yang hangat, dan suaranya yang lembut menarik perhatian saya dengan cara yang aneh. Ini kali pertama saya merasakan perasaan sebegini terhadap orang yang tidak dikenali. Lalu, saya memberanikan diri dan berkata, "Mahu tak kita minum kopi bersama? Saya nak ucapkan terima kasih secara rasmi." Dia tersenyum dan menjawab, "Boleh juga." Kami bertukar nomor telepon, dan kemudian dia hilang di celah-celah orang ramai. Saya memerhatikan kelibatnya, sehingga tidak kelihatan lagi. Alice, yang berdiri di sebelah tersenyum dan berkata, "Claire, nampaknya awak dah jumpa seseorang yang istimewa." Saya memeluk erat beg tangan saya. Kerongsang mutiara di dalamnya masih terasa hangat. Petang perayaan yang kelihatan biasa itu telah berubah menjadi sangat bermakna. Ia bukan sekadar insiden beg tangan yang ditemui semula, tetapi titik permulaan yang mengubah arah hidup saya. Beberapa hari kemudian, saya pergi ke sebuah bar jazz yang sunyi untuk menenangkan pikiran. Bar bernama Loise Bleu ini adalah kegemaran saya karena musiknya yang merdu dan suasananya yang tidak terlalu sesak. Saya duduk di counter dan memesan minuman. Di bawah cahaya malap, musik jazz yang lembut sedang dimainkan. Pelanggan lain berbual dengan suara perlahan, mewujudkan suasana yang selesa dan santai. Tiba-tiba, seorang pemain piano naik ke atas pentas. Saya tanpa sadar mengangkat kepala, dan pemandangan di hadapan saya membuatkan saya hampir tidak percaya. Itu Amir. Dia memakai kemeja hitam, berjalan dengan selesa menuju ke piano. Kelihatan sangat serasi dengan persekitaran itu. Saya tidak pernah tahu dia juga boleh bermain musik. Dia mula memainkan sebuah lagu-lagu yang tidak pernah saya dengar versinya sebelum ini. Ia sedih namun hangat, dan pada masa yang sama, terselit sedikit melodi lagu rakyat Malaysia. Gema yang mendalam itu meresap ke dalam hati saya. Seluruh bar serta-merta menjadi senyap. Perbualan terhenti, semua orang meletakkan gelas mereka dan menumpukan perhatian untuk mendengar. Ada yang kelihatan sebak, malah pelayan bar pun berhenti bekerja dan berdiri untuk mendengar. Jari jemari Amir yang menari di atas kekunci piano seolah-olah sedang bercerita. Musik itu mengingatkan saya pada pemandangan daun-daun luruh di musim gugur, dan kerinduan terhadap seseorang yang jauh. Bagi saya, itulah persembahan piano paling indah yang pernah saya dengar. Selepas persembahan berakhir, keheningan seketika disusuli dengan tepukan gemuruh dan sorakan. Orang ramai mengesat air mata dan menjerit, "Hebat!" Amir menunduk hormat di atas pentas dan memandang sekeliling. Apabila pandangan kami bertemu, dia tersenyum ceria. Selepas beberapa ketika, dia datang ke meja saya. "Cik Claire, tak sangka jumpa awak di sini." "Saya pun tak sangka permainan piano awak begitu mengagumkan. Saya tak pernah tahu awak seorang pemuzik. Musik hanya hobi saya. Saya belajar sejak kecil. Bila rasa penat, bermain piano dapat menenangkan pikiran." Malam itu, kami berbual sehingga bar ditutup. Kami bercakap tentang kehidupan seharian di Malaysia, sistem perubatan, persaingan pendidikan yang sengit, dan bidang kejuruteraan robotik yang sedang dikajinya. Terutamanya, hasratnya untuk mencipta robot yang boleh membantu dokter semasa pembedahan sangat mengagumkan. Cerita-cerita Amir sangat menarik. Malaysia seolah-olah sebuah dunia yang sangat berbeza dari Perancis. Pelajar di sana belajar lebih tekun, dan harapan ibu bapa terhadap pencapaian akademik hampir menuntut kesempurnaan. "Tekanannya mesti sangat tinggi," kata saya. Mungkin juga, tapi persekitaran seperti itu juga menjadikan seseorang lebih tabah. Ia mengajar kami bahwa untuk mendapatkan apa yang kami mahu, kami mesti berusaha tanpa henti. Selepas itu, kami semakin kerap bertemu. Suatu hari, dia menjemput saya ke sebuah parti di apartemen rakannya. Ia adalah perjumpaan pelajar Malaysia yang menuntut di Paris. Mereka sedang sibuk menyediakan masakan dari kampung halaman mereka. Hari itu, Amir mengajar saya cara membuat karipap, sejenis kue yang sangat populer di Malaysia. Dia dengan mahir mencampurkan inti kentang dan daging, menambah rempah ratus.
Coba tengok, macam nih. Letak inti di tengah pastry, kemudian lipat dan kelim tepinya. Gerakannya sangat cekap, tetapi saya pula kekok. Alamak, inti saya terkeluar, kata saya sambil kalut, yang disambut dengan gelak tawa mesra. Dia juga menyediakan rendang ayam, yang dimasak dengan santan dan pelbagai rempah ratus sehingga harumannya memenuhi ruang. Dia mengajar saya cara memakannya bersama nasi. Sambil membuat kari pap, kami semua minum teh tarik yang dibancuh pekat. Suasananya sangat meriah dan mesra. Semua pelajar Malaysia menyambut saya dengan ramah dan mengajar saya ucapan mudah dalam bahasa Melayu. Sedikit demi sedikit, saya mempelajari budaya makanan dan bahasa Malaysia. Selepas makan malam, saya dan Amir berjalan-jalan di sepanjang tebing Sungai Seine. Dia mula bercerita tentang kampung halamannya. Dengan bangganya berkata bahwa rendang buatan neneknya adalah yang paling sedap di dunia. Nenek saya dah masak rendang lebih 60 tahun. Saya harap suatu hari nanti saya pun boleh hasilkan rasa yang sama. Awak sangat rindukan Malaysia? Setiap hari. Tapi saya nak bawa balik apa yang saya belajar di sini untuk menyumbang kepada masyarakat di tanah air saya. Kami pergi ke Museum Louvre bersama-sama. Amir menerangkan tentang pelbagai lukisan seperti seorang pemandu pelancong. Tahap pengetahuannya tentang sejarah dan seni sangat mengagumkan. Banyaknya awak tahu tentang budaya Perancis. Saya dah buat kajian sebelum datang ke sini. Saya tak mahu datang sebagai pelancong sahaja, tapi saya nak betul-betul faham. Semasa kami berjalan melalui Dewan Pameran, saya mendengar cerita tentang sejarah dan realiti Malaysia, kisah perjuangan masa lalu, dan situasi antara bangsa semasa. Itu sungguh menyedihkan. Ya, tetapi Malaysia juga telah berkembang melalui cabaran untuk menjadi sebuah masyarakat demokratik yang modern. Kami telah bangkit daripada kesusahan. Semakin lama saya bersamanya, semakin saya ingin mengenali Malaysia. Dia meminjamkan saya buku, kami menonton film Malaysia dengan sari kata bersama, dan dia mengajar saya cara menggunakan penyepit. Suatu hari, ketika kami sedang berjalan-jalan di Montmartre, hujan tiba-tiba turun. Kami berteduh di bawah sebuah kanopi kafe, memerhatikan cahaya lampu jalan yang berkelip-kelip. Paris bila hujan pun cantik. Yah, kata Amir. Ia mengingatkan saya pada musim hujan di Kuala Lumpur. Ceritalah pada saya tentang Kuala Lumpur. Matanya serta-merta bersinar. Dia menggambarkan pemandangan Kuala Lumpur dengan penuh semangat sebuah bandar yang dipenuhi dengan bangunan pencakar langit, masjid-masjid bersejarah, dan teknologi canggih. KL sangat berbeza dengan Paris. Segalanya bergerak pantas. Orang bekerja keras, sistem transit aliran ringannya, LRT, besar dan efisien, dan awak boleh jumpa kedai serbaneka, 24 jam di setiap sudut jalan. Menariknya, ya, tapi kadang-kadang rentak yang terlalu pantas boleh meletihkan. Hujan masih turun. Saya merasakan sesuatu dalam hati saya sedang berubah. Saya tidak lagi menganggap Amir hanya sebagai kawan. Sikapnya yang bersungguh-sungguh, hatinya yang baik, dan cintanya terhadap tanah airnya semakin menggetarkan hati saya. Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu bahwa tidak lama lagi, keluarga saya akan menyuarakan tentangan hebat terhadap Amir dan Malaysia. Saya hanya tahu bahwa setiap hari bersamanya, saya mempelajari perkara baru tentang dunia dan tentang diri saya. Selepas hujan reda, kami perlahan-lahan berjalan ke stesen metro. Sebelum berpisah, Amir dengan lembut memegang tangan saya. Claire, terima kasih untuk hari ini. Saya sangat gembira dapat bertemu awak. Saya menjawab, saya juga, dan makna di sebalik kata-kata itu jauh lebih mendalam daripada yang saya tunjukkan. Makan malam Ahad di rumah kami sentiasa mengikut rutin yang tetap. Kami akan duduk mengelilingi meja kayu besar di sebuah restoran berhampiran Place Vendôme. Ibu akan menghabiskan masa berjam-jam, menyediakan makanan dengan teliti, dan menghias meja dengan pinggan mangkuk terbaik. Ayah pula akan membuka sebotol wine yang bagus. Kami biasanya akan berbual tentang kerja, politik, dan perkembangan keluarga. Hari itu, saya memutuskan untuk memberitahu ibu bapak saya tentang Amir. Saya telah berkawan dengannya selama beberapa minggu dan sangat gembira. Saya percaya mereka juga akan gembira untuk saya, tetapi saya silap sama sekali. Saya dah jumpa seseorang yang sangat istimewa. Saya memulakan perbualan semasa hidangan utama. Namanya Amir, dia dari Malaysia. Ibu mengangkat kepala, dengan riak wajah ingin tahu. Malaysia? Menariknya. Ceritalah pada ibu, apa yang dia buat? Reaksi ibu membuatkan saya lega. Dia kelihatan berminat dan bersedia untuk mendengar. Jadi, saya menceritakan bagaimana kami bertemu dan bagaimana dia menyelamatkan saya daripada peragut. Dia sangat berani dan bijak.
Sekarang dia sedang buat penyelidikan kejuruteraan robotik di Paris. Permainan pianonya luar biasa hebat, dan bahasa Perancisnya sangat sempurna. Ibu mengangguk dan bertanya, dia dari kawasan mana di Malaysia? Berapa lama dia akan berada di Paris? Pada saat itulah saya perasan riak wajah ayah. Apabila perkataan Malaysia keluar dari mulut saya, wajahnya serta-merta menjadi keruh. Dia meletakkan garfunya dan berkata dengan dingin, orang Malaysia sama sekali tidak boleh. Itu bukan sesuatu yang boleh dirunding. Nada suaranya tegas. Sesuatu yang tidak pernah saya dengar sepanjang hidup saya. Tapi ayah, Amir seorang yang sangat baik. Dia baik hati, bijak. Dia orang macam mana tak penting, potong ayah. Malaysia itu tempat yang politiknya tidak stabil. Perbezaan budaya terlalu besar. Pipi saya terasa panas. Tapi ayah, Malaysia sebuah negara yang selamat dan modern. Teknologinya juga sangat maju. Lelaki Asia suka mengawal, sambung ayah, tidak mengendahkan kata-kata saya. Mereka berpegang pada peranan jantina tradisional. Wanita tiada kedudukan yang sama rata. Akhirnya, lelaki itu akan suruh kamu berhenti kerja dan jadi suri rumah yang patuh. Saya coba menjelaskan bahwa Amir bukan orang seperti itu. Dia pandai memasak, tolong buat kerja rumah. Dia hormat wanita dan percaya pada kesaksamaan. Kamu terlalu naif, Claire, katanya dengan tegas. Luaran mungkin nampak baik, tapi dalamannya semua sama. Ibu coba menenangkan keadaan. Henry, kenapa kita tak jumpa dia dulu sebelum buat kesimpulan? Tidak boleh, kata ayah dengan muktamad. Keputusan saya muktamad. Claire tidak boleh jumpa lelaki itu lagi. Saya terkejut dan tidak terkata. Ayah, saya dah 28 tahun. Dengan siapa saya berkawan adalah keputusan saya. Selagi kamu tinggal di rumah ini dan bekerja di Kementerian Luar Negeri, itu bukan keputusan kamu, kata ayah dengan tegas. Jangan lupa, sepatah kata daripada saya boleh menjejaskan kerjaya kamu. Saya tidak percaya ayah saya sendiri sanggup menggugut saya dengan kerjaya saya, hanya karena saya berkawan dengan seorang lelaki dari Malaysia. Ini bukan permintaan, Claire. Putuskan hubungan dengan lelaki Malaysia itu serta-merta. Seluruh bilik menjadi senyap. Ibu kelihatan serba salah. Tetapi di hadapan ayah yang sedang marah, dia tidak berkata apa-apa. Air mata saya mula bergenang. Ini tidak adil, ayah. Ayah langsung tak kenal Amir. Ayah menghukumnya hanya karena kerakyatannya. Tak perlu kenal, ayah merendahkan suaranya. Saya cukup tahu tentang Malaysia dan lelaki Malaysia. Perkara ini tamat di sini. Saya tidak tahan lagi. Saya menolak kerusi, berlari masuk ke bilik, dan mengunci pintu. Saya merebahkan diri di atas katil dan menangis untuk masa yang lama, terasa seperti kembali ke zaman remaja, walaupun saya sudah dewasa dengan kehidupan dan kerjaya sendiri. Keesokan harinya, saya berjumpa Amir di sebuah kafe di Le Marais. Saya sangat takut untuk memberitahunya tentang reaksi ayah saya. Ayah saya, dia suruh saya jangan jumpa awak lagi. Amir mengacau kopi di dalam cawannya dan bertanya dengan tenang, apa yang dia katakan. Saya menceritakan segala-galanya, termasuk tentang ketidakstabilan politik, prasangka terhadap lelaki Asia yang suka mengawal, dan perbezaan budaya. Saya takut dia akan marah atau sedih, tetapi dia hanya mengangguk dengan tenang. Saya faham kebimbangan ayah awak. Faham? Itu diskriminasi kaum, dan sangat tidak adil. Ibu bapak di Malaysia mungkin akan ada perasaan yang sama, katanya dengan lembut. Kalau saya perkenalkan teman wanita Perancis kepada mereka, mereka mungkin juga akan bimbang. Bimbang tentang perbezaan budaya, halangan bahasa, semua itu boleh membuatkan mereka rasa tidak selesa. Saya masih tidak dapat menahan kemarahan saya. Tapi awak dihina. Awak tak marah. Amir tersenyum sedih. Marah pun tak dapat ubah apa-apa. Di Malaysia ada pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Maksudnya, selagi kita berusaha dengan ikhlas, akhirnya kita pasti dapat menyentuh hati seseorang. Jadi apa yang patut kita buat? Kita teruskan hubungan kita, dan tunjukkan pada dia siapa saya yang sebenarnya. Tindakan lebih berkesan daripada kata-kata. Saya masih rasa tak adil. Kenapa kita perlu buktikan diri kita? Ayah patut melihat awak sebagai seorang individu, bukan menolak awak hanya karena awak orang Malaysia. Dunia ini tidak selalunya adil, Claire. Tapi kalau kita dapat hadapi ketidakadilan dengan baik, mungkin ia akan membawa hasil yang baik. Kami berbual lebih dari sejam. Amir mencadangkan agar kami mencipta peluang untuk ayah bertemu dengannya. Mungkin dia akan ubah pikiran. Dalam budaya Malaysia, kami sangat mementingkan budi bahasa dan hubungan silaturahim. Ia adalah satu ikatan emosi yang mendalam, yang dibina perlahan-lahan melalui pengalaman bersama. Sekarang, ayah awak belum ada perasaan itu terhadap saya.
Kita perlu berusaha bersama untuk membinanya. Beberapa hari berikutnya, suasana di rumah masih tegang. Ayah berpura-pura seperti tiada apa yang berlaku, hanya bercakap tentang kerja dan politik. Setiap kali saya coba menyebut nama Amir, dia akan menukar topik atau memberi isyarat mata supaya saya diam. Ibu menenangkan saya secara pribadi. Ayah kamu risaukan kamu, dia cuma mahu kamu bahagia dan selamat. Tapi saya paling bahagia bila bersama Amir. Ayah pula tak nak bagi dia peluang. Beri dia sedikit masa, nak. Dia mungkin akan ubah pikiran. Sabarlah sikit. Saya terus berjumpa dengan Amir secara senyap-senyap. Kami berhati-hati berjumpa di kafe atau taman, tetapi tidak lagi sebebas dahulu. Perasaan terpaksa berbohong kepada keluarga dan berjumpa secara sembunyi-sembunyi membuatkan saya rasa tertekan. Dan yang paling penting, saya marah kepada ayah yang menyebabkan keadaan ini. Mungkin lebih baik kita putus saja, kata saya kepada Amir suatu hari dengan penuh rasa sedih. Itu ke yang awak betul-betul mahu? Bukan. Tapi ayah mungkin tak akan terima hubungan kita sampai bila-bila. Amir berkata dengan tegas. Jangan mudah putus asa. Orang Malaysia percaya usaha yang tidak kenal jemu boleh mengatasi apa jua halangan. Ketidakpuasan hati ayah awak berpunca daripada ketakutan dan kejahilan. Dan ketakutan boleh diubah menjadi pemahaman. Saya berharap kata-katanya benar. Tetapi saya tidak nampak cara untuk memecahkan kedegilan ayah. Dia hampir tidak pernah mengubah keputusan yang telah dibuatnya. Pada masa itu, saya tidak tahu jawabannya akan datang pada saat yang tidak dijangka, dengan cara yang sama sekali berbeza. Hari itu, ketika saya duduk di kafe berhadapan dengan Amir, saya merasa putus asa. Saya mencintai lelaki ini, dia menyelamatkan beg saya, menyentuh hati saya dengan musiknya, dan sentiasa melayan saya dengan penuh hormat dan kebaikan. Tetapi ayah saya coba memisahkan kami dengan prasangka, tanpa menghiraukan siapa Amir sebenarnya. Amir memegang tangan saya. Kita akan cari jalan. Cinta yang ikhlas sentiasa akan membuka jalan. Saya berdoa agar kata-katanya benar, tetapi masih tidak nampak cara untuk mengubah hati ayah saya. Dan saya tidak pernah menjangka bahwa jawabannya akan datang dari tempat yang ayah saya kunjungi setiap pagi Kamis. Setiap pagi Kamis, ayah akan pergi ke pasar berhampiran Place de la République. Ini adalah rutin yang telah diamalkannya selama lebih 20 tahun. Dia berbangga karena dapat memilih sendiri sayur-sayuran dan daging segar, dan sangat mementingkan perbualan dengan peniaga yang sudah lama dikenalinya. Pada hari Kamis itu, sesuatu yang istimewa berlaku. Saya hanya mengetahui kebenarannya kemudian. Malam itu, ayah menelepon saya dengan nada suara yang berbeza dari biasa. Claire, ayah nak jumpa kawan Malaysia kamu tuh. Saya hampir terlepas telepon. Apa, ayah? Kenapa tiba-tiba? Apa yang dah jadi? Jemput dia datang makan malam di rumah hari Sabtu nih. Ayah nak cakap sendiri dengan dia. Beberapa hari sebelumnya ayah menentang keras, kini berkata begitu. Memang sukar dipercayai. Dia tidak menjelaskan sebabnya, yang membuatkan saya lebih ingin tahu. Beberapa hari kemudian barulah saya tahu keseluruhan cerita apabila jiran kami Puan Dubois datang berjumpa ibu. Pagi itu, wanita tua itu sedang berjalan di pasar sambil membawa bakul beli belah yang berat. Tiba-tiba, dia hilang keseimbangan dan hampir terjatuh di atas jalan batu. Dia sudah berusia lebih 80 tahun. Jika terjatuh, akibatnya mungkin sangat buruk. Pada ketika itu, Amir kebetulan berada berdekatan. Dia segera berlari dan memapah wanita tua itu dengan lembut. Puan oke? Tanyanya dalam bahasa Prancis yang fasih. Ayah saya berdiri di seberang pasar dan menyaksikan keseluruhan kejadian itu. Amir langsung tidak tahu ada orang yang sedang memerhatikannya. Dia hanya melakukan apa yang dirasakannya wajar. Dia mengutip barang-barang yang bertaburan di atas tanah dan memasukkannya semula ke dalam bakul, kemudian menawarkan diri untuk membawakan bakul itu untuknya. Baik sungguh budak muda nih. Kamu dari mana? Tanya wanita tua itu. Saya dari Malaysia. Belajar di Paris. Malaysia? Suami saya dulu seorang jurutera. Dia terlibat dalam pembinaan Lebuh Raya Timur Barat di Malaysia pada tahun 70-an. Malangnya, dia meninggal dunia dalam satu kemalangan di tapak pembinaan. Mendengar itu, riak wajah Amir berubah. Matanya dipenuhi rasa hormat dan kesungguhan. Suami Puan seorang wira. Bantuan Perancis telah membantu kami meletakkan asas pemodenan. Sehingga hari ini, kanak-kanak di Malaysia masih belajar tentang sejarah itu, dan sumbangan sahabat antara bangsa kami di sekolah. Kemudian, dia menunduk hormat kepada wanita tua itu. Kami tidak akan lupakan jasa itu. Pengorbanan suami Puan membolehkan kami menikmati kemakmuran hari ini.
Tanpa dia, saya mungkin tidak berpeluang belajar di Paris sekarang. Wanita tua itu sebak. Kamu orang pertama yang sebut tentang suami saya macam nih. Kebanyakan orang dah tak ingat pun sejarah tuh. Kami ingat. Setiap rakyat Malaysia ingat. Suami Puan adalah wira bagi kami. Ayah menyaksikan segalanya kebaikan terhadap orang tua, penghormatan terhadap sejarah, dan ucapan terima kasih yang tulus. Seorang anak muda Malaysia mengingati sumbangan Perancis dengan lebih jelas daripada ramai orang Perancis sendiri. Perkara ini amat menyentuh hatinya. Selepas menghantar wanita tua itu pulang ke rumah, Amir pergi begitu sahaja, tanpa mengharapkan sebarang balasan. Dia hanya melakukan perkara yang betul. Malam itu, ayah menelepon saya. Ayah dah silap tentang kawan Malaysia kamu, bahwa dia datang makan malam hari Sabtu. Malam Sabtu, jantung saya berdebar-debar menanti kedatangan Amir. Dia menyediakan hadiah sekotak teh tanah tinggi Cameron Highlands, yang berkualiti dan satu kotak tat nanas yang dibungkus cantik. Apabila saya membuka pintu, dia menunduk hormat dan memberi salam dalam bahasa Perancis yang jelas. Selamat petang, Tuan dan Puan. Terima kasih atas jemputan ini. Ia satu penghormatan bagi saya. Ayah terkejut dengan kesopanan yang tidak dijangka itu. Satu sikap yang jarang ditemui pada generasi muda Perancis. Semasa makan, Amir menjawab soalan-soalan ayah dengan jujur. Apabila ditanya tentang keadaan keselamatan di Malaysia, dia menceritakan pengalamannya dalam pasukan beruniform di sekolah dan menjelaskan bahwa rakyat Malaysia bersedia mempertahankan negara. Keadaan Malaysia mungkin ada cabarannya, tetapi Malaysia telah berkembang menjadi sebuah masyarakat demokratik yang kuat. Kini Malaysia juga merupakan rakan kongsi Perancis yang sehaluan di rantau Indo-Pasifik. Apabila ditanya mengenai penyelidikan kejuruteraan robotiknya, dia menjawab, teknologi yang saya kaji bukan untuk menggantikan dokter, tetapi untuk membantu pembedahan menjadi lebih tepat dan dengan itu menyelamatkan nyawa. Teknologi ini akan memberi manfaat kepada pesakit di seluruh dunia, termasuk di Perancis. Ayah sangat kagum dengan keikhlasan dan pengetahuannya, tetapi titik perubahan sebenar berlaku apabila bapak saudara saya, yang pernah bekerja di Jepun selama bertahun-tahun dan sangat memahami Asia Timur, datang secara tidak dijangka. Bapak saudara saya mendengar perbualan mereka dan berkata, "Henry, kamu masih pikir Malaysia macam 50 tahun dulu ke? Malaysia sekarang dah jauh berbeza. Syarikat macam Petronas dah terkenal di seluruh dunia." Ayah bertanya dengan tidak pasti, "Tapi bukankah ia masih sebuah negara membangun?" Bapak saudara saya ketawa, "Sama sekali tidak. Kelajuan internet di Malaysia jauh lebih laju daripada di Perancis. Sistem LRT di Kuala Lumpur lebih efisien daripada metro di Paris. Sekarang nih, orang muda Perancis pula yang pergi ke Malaysia untuk cari peluang." Amir dengan tenang menjelaskan pembangunan ekonomi Malaysia, sejarah bagaimana ia berkembang daripada sebuah masyarakat pertanian menjadi sebuah negara berteknologi dalam tempoh setengah abad, serta peranannya yang penting dalam industri semikonduktor dan perdagangan global. Riak wajah ayah berubah. Saya tak pernah tahu Malaysia dah maju sampai ke tahap ini. Semasa makan malam berlangsung, ayah mula bertanya kerana ingin tahu, bukan lagi kerana ragu-ragu. Dia ingin tahu tentang sejarah, makanan, dan kehidupan di Kuala Lumpur. Akhirnya, dia meminta Amir mengajarnya beberapa perkataan bahasa Melayu. Amir dengan sabar mengajar, "Apa kabar dan terima kasih," yang membuatkan semua orang ketawa. Pada akhir makan malam, ayah berkata, "Nampaknya kita kena pergi sendiri ke Malaysia untuk tengok." "Itu satu penghormatan besar bagi saya," jawab Amir. "Saya akan sangat gembira jika Tuan dan Puan melancong ke negara saya." Selepas dia pulang, ayah berpaling kepada saya dan berkata, "Ayah nak minta maaf, Claire, tentang Malaysia dan juga tentang Amir. Ayah silap besar. Dia seorang anak muda yang hebat dari sebuah negara yang luar biasa." Saya terkejut dan lega. Beberapa hari lalu ayah menentang keras. Kini dia mau pergi sendiri ke Malaysia. "Jadi, ayah terima hubungan kami?" tanya saya. "Nampaknya pilihan kamu tepat. Tapi kalau ayah nak terima menantu orang Malaysia, ayah patut pergi tengok dan faham sendiri negaranya." Malam itu, saya menelpon Amir dan memberitahunya tentang perubahan sikap ayah. "Ini berita yang sangat baik," kata Amir. "Malaysia akan menunjukkan wajah kami yang sebenar. Lebih baik daripada apa jua kata-kata." Dan begitulah, keluarga saya mula bersiap untuk perjalanan ke seberang dunia, untuk membuktikan bagaimana cinta mampu menghubungkan dua budaya yang berbeza. Sebaik sahaja kami tiba di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, Kelia. Keluarga saya tergamam. Kami hanya mampu melihat sekeliling dengan penuh kekaguman. Lapangan terbang itu sangat moden. Skrin digital di mana-mana memaparkan pelbagai maklumat,
dan ada robot perkhidmatan bergerak di sekeliling. Pemeriksaan paspor sepenuhnya otomatik. Semuanya seperti adegan dalam film fiction science. Hebatnya puji ibu manakala ayah ternganga melihat sekeliling dengan tidak percaya. Malaysia, yang pernah disangkanya sebagai negara membangun, mempunyai teknologi yang lebih canggih daripada Paris. Kami menaiki kereta api laju ke Kuala Lumpur. Gerabaknya bersih dan selesa, setiap tempat duduk mempunyai port pengecasan, dan isyarat wifi lebih laju daripada di rumah. Di Prancis, kemudahan seperti ini hanya ada pada kereta api berkelajuan tinggi antara bandar utama, tetapi ini hanyalah kereta api lapangan terbang biasa. Luar biasa, kata ayah kepada dirinya sendiri. Tidak sampai sejam, pemandangan Kuala Lumpur muncul di luar tingkap. Pemandangan bandar besar yang dipenuhi bangunan pencakar langit itu sangat menakjubkan. Amir menyambut kami di sana dengan senyuman. Dia menunduk hormat kepada ibu bapa saya. Selamat datang ke Malaysia. Destinasi pertama kami adalah hotel di kawasan Segitiga Emas. Walaupun pada waktu petang hari bekerja, jalan raya sesak dengan manusia. Menara berkembar Petronas menjulang tinggi ke langit, dan bangunan-bangunan dihiasi dengan papan iklan digital yang berkilauan. Ramainya orang, kata ibu. Jumlah penduduk di kawasan Lembah Klang hampir 8 juta, jelas Amir. Ayah kagum dengan kedai serbaneka 24 jam yang terdapat di setiap sudut jalan, menjual segala-galanya dari minuman hingga makanan panas. Di Perancis, kedai-kedai semua tutup pada waktu malam. Tapi di sini, bandar ini seolah-olah tidak pernah tidur. Malam itu, Amir membawa kami ke pasar malam untuk merasai kehidupan tempatan. Orang ramai berjalan di antara gerai-gerai, menikmati sate dan char kway teow. Suasananya penuh keriangan. Di Malaysia, kami boleh guna telepon untuk pesan apa sahaja, dan ia akan dihantar ke rumah dalam masa setengah jam, kata Amir sambil tersenyum. Keesokan harinya, kami pergi ke Bukit Bintang, pusat komersial dan tumpuan anak muda. Terdapat persembahan artis jalanan, dan orang ramai berseronok sepuasnya. Ibu bapak saya kagum dengan tenaga dan semangat orang muda di sana. Pada hari yang lain, kami melawat Museum Kesenian Islam Malaysia, merasai kekayaan budaya Islam, khazanah negara yang indah, dan kegemilangan seni mempamerkan sejarah yang panjang. Artifak-artifak ini berusia ratusan, malah ribuan tahun, jelas Amir. Malaysia memelihara sejarahnya yang panjang, sambil mengamalkan teknologi baharu sepenuhnya. Kemuncak perjalanan kami adalah apabila kami bertemu dengan keluarga Amir. Rumah mereka adalah gabungan seni bina modern dan hiasan dalaman yang mesra. Ibu Amir menyambut kami dengan mesra dalam bahasa Perancis yang telah dipelajarinya selama beberapa bulan. Bienvenue, selamat datang. Gembira bertemu keluarga Claire. Bapak Amir, seorang profesor university, berbual dengan kami dalam bahasa Inggris yang fasih dan sedikit bahasa Perancis. Beliau menekankan bahwa Malaysia dan Perancis berkongsi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Kami sangat menghargai sokongan Perancis terhadap Malaysia di peringkat antara bangsa. Kakak Amir, yang pernah belajar di Paris, menjadi penterjemah yang sempurna. Tetapi saat yang paling menyentuh hati adalah apabila kami bertemu dengan nenek Amir. Walaupun sudah berusia lebih 80 tahun, beliau berkata dengan jelas, kami tak akan lupakan kawan-kawan yang pernah bantu Malaysia. Apabila Amir menerjemahkannya kepada kami, ayah saya sebak. Pada ketika itu, semua prasangka tentang Malaysia runtuh. Ini bukan tempat yang berbahaya, tetapi sebuah masyarakat yang bangga, yang mengingati jasa dan terus maju ke hadapan. Malam itu, ketika kami sedang makan di sebuah restoran yang menghadap pemandangan malam Kuala Lumpur, Amir berdiri dan memegang tangan saya. Jantung saya tiba-tiba berdegup kencang. Claire, katanya sambil melutut, sudikah awak kawin dengan saya? Mari kita jadikan cinta kita jambatan yang menghubungkan Malaysia dan Perancis. Apabila saya melihat sekeliling, saya nampak keluarga saya tersenyum sambil memberi galakan dan keluarga Amir pula penuh dengan kegembiraan. Di luar tingkap, pemandangan malam Kuala Lumpur berkelip-kelip, seolah-olah memberi restu. Dengan air mata berlinangan, saya menjawab, saya sudi. 1000 kali pun saya sudi. Seketika itu, seluruh restoran gemuruh dengan tepukan dan sorakan. Orang yang tidak dikenali pun mengucapkan tahniah kepada kami. 6 bulan kemudian, perkawinan kami dilangsungkan di Paris. Tetamu dari Malaysia dan Perancis berkumpul dengan gembira, menikmati kuih-muih Malaysia dan keju Perancis. Lagu-lagu pop Malaysia dan chanson Perancis dimainkan silih berganti. Perkawinan itu menjadi simbol persahabatan antara dua negara. Apabila kami kembali ke Kelia untuk berbulan madu, lapangan terbang itu sesak dengan anak muda dari seluruh dunia.
saya terdengar perbualan orang yang sedang beratur. Zaman lembah silikon dah berakhir. Peluang sebenar ada di koridor raya multimedia. Makanan Malaysia paling sedap di dunia. Saya teringin nak bekerja dalam industri hiburan Malaysia. Ada yang menangis di hadapan pintu pelepasan kerana tidak mahu meninggalkan Malaysia. Pada saat itu saya sadar dengan jelas, Malaysia bukan lagi sebuah negara yang jauh. Ia telah menjadi pusat dunia yang mencipta masa depan. Dan yang paling penting, menjadi sebahagian daripada masa depan itu bersama lelaki yang pernah menyelamatkan beg tangan saya dan membuka kemungkinan baharu dalam hidup saya adalah anugerah terindah dalam hidup saya.